Wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Mohon respon peserta. Kalau dengar suara saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengar. Waalaikumsalam. Okey, Boleh jelas. Okey, terima kasih. Paparan nampak ya? Paparan yang saya paparkan. Nampak. Okey, terima kasih. Jadi kita tunggu sedikit masa lagi agar semua peserta kita boleh masuk. Kita akan mulalah nanti. Maknanya harap sabar sekejap ya. Jadi setakat ni saya nampak dalam Google Meet kita ini kehadiran dah ada 125 orang. 125 orang. Jadi sekejap lagi kita akan sebut nama ikut sekolah dululah ya. Bila dah ada semua baru kita mula. Baik, yang pertama saya minta respon daripada sekolah yang disebut nama ni ya. Pertama, Sekolah Menengah SMK Maran, ada 3 orang? Ada, pengaturannya dah ada. Okey, terima kasih Puan Azura. Ya, yang kedua, Sekolah Menengah Maran 2? Ada. Ada. SMK Srijaya? SMK Srijaya? SJKC Srijaya hadir. Okey, terima kasih Cikgu. Yang ketiga, SMK Cedung Jaya. Yang keempat? Cedung Jaya hadir. Cedung Jaya hadir. Okey, terima kasih. SMK Sri Jengka? Okey, SMK Sri Jengka ada. Okey, terima kasih Cikgu Nafida. SMK Tuan. SMK Jengka 6. Tuan. Ya, Puan Ayu. Minta maaf. Tadi cikgu saya dia silap. Tadi Tuan nak cari SMK Srijaya. Kami bukan SMK Srijaya, kami SJKC Pemin Srijaya. Jadi SMK Srijaya tawar lagi ya. Okey. Srijaya tak ada lagi. Okey, seterusnya SMK Jengka 6. Ada. Okey, terima kasih Cikgu Hajah Fauzia. SMK Jengka 2. Ada. Hadir. Okey, terima kasih Cikgu Hasan. SMK Jengka 10. Jengka 10. SMK Jengka 10. SMK Jengka 10 ada. Okey, terima kasih. SMK Jengka 12. SMK Jengka 12 ada. Terima kasih. SMK Jengka 16. SMK Jengka 16. Ada. Okey, terima kasih. SMK Jengka 18. Jengka 18. Ada Tuan, ada. Okey, ada. Terima kasih. SMK Jengka 21. Kita ada mesyuarat. Nanti kita telefon balik. Okey. Tahu dah. I ada bagi tahu ni. Okey. Tahu dah. SMK Kampung Awal. Waalaikumsalam. Kampung Awal. Ada. Terima kasih Tuan Haji. SMK Tengku Ampuan Afzan Cenor. Ada. Ada, terima kasih Cikgu Zamzuri. Sama. Okey. SMK Jengka Pusat 2. Ada. SMK Jengka Pusat 2 ada. Okey, terima kasih Cikgu Sarifah. SMK Jengka Pusat. Ada. Terima kasih. SMK Desa Jaya. Ada Tuan, Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Semua sekolah menengah dah ada. Kecuali yang tak respon tadi SMK Srijaya sahaja. Dah ada SMK Srijaya?
Sriwijaya. Makna tak masuk lagi SMK Sriwijaya ni. Okey, baik sekolah rendah. Mahmudi tak ada bagi lagi tuan kan? Oh, Al-Mahmudi. Okey, minta maaf. Cikgu Iqbal. Okey, Al-Mahmudi ada satu lagi. Okey, seterusnya sekolah rendah. SK Jengka 1. Ada. Assalamualaikum tuan. Okey, terima kasih. SK Jengka 2. Okey, terima kasih. SK yang kedua hadir. Mohon bertanya Mahmudi tak terlibat SK Jengka 3. SK yang tiga hadir. SK Jengka 4. Mohon. Ya, Al-Mahmudi ada. Terima kasih, Tuan Haji. Okey. Mana buat ni? Baik buat ni. Berapa? SK Jengka 4. Berapa ekor? 3 lah sebab puyu banyak mampu. Jengka 4. Jengka 4. SK Jengka 4. Mana pula? Pagi tadi mati. Ya. Seko lah hidup. Berapa ringgit tu? Berapa ringgit tu? Mau respon SK Jengka 4. Kau bawa balik ingat dengan ni? Mana tu? Tak ada plastik ke? SK yang empat ada. Ada. SK Jengka 5. Terima kasih. SK yang kelima ada. Okey, terima kasih. SK Jengka 6. SK Jengka 6. Ada. Ada, terima kasih. SK Jengka 7. Yang ketujuh ada. SK Jengka 8. Ada. SK Jengka 9. SK Jengka 9. Ada tuan. Mohon yang tak berkaitan tutup dulu volume suara sebab dia mengganggu kelancaran. Hanya sekolah yang disebut nama sahaja buka mic. SK Jengka 9. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 10. Ada tuan. Hadir. Terima kasih. SK Jengka 11. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 12. Hadir tuan. Terima kasih. SK Jengka 13. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 14. 14. Ada tuan. Okey, SK Jengka 15. Hadir. Terima kasih. SK Jengka 16. Jengka 16. SK Jengka 16. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 17. 17. SK Jengka 17. Hadir tuan. Okey, terima kasih. SK Jengka 18. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 19. Ada tuan. SK Jengka 20. Hadir tuan. SK Jengka 21. Ada tuan. Terima kasih. SK Jengka 22. Ada tuan. Terima kasih. SK Maran. Ada tuan. Terima kasih. SK Keramat. Ada tuan. SK New Zealand. Ada tuan. Terima kasih. SK Cedong Jaya. Alhamdulillah ada tuan. Terima kasih. SK Desa Jaya. Hadir tuan. SK Jengka Pusat 2. Hadir Jengka tuan. Pusat 2. Ada. Okey. Ada, terima kasih. SK Bandar Pusat. SK Bandar Pusat. Dia buka kan? Bandar Pusat. Okey, belum masuk lagi SK Bandar Pusat. SK Pesagi.
Persagi. Ada tuan. Okey, terima kasih. SK Sekara. Ada tuan. SK Bukit Segumpal. Ada tuan. Terima kasih. SK Tanjung Perak. Ada. Okey. SK Cenor. Ada tuan. Terima kasih. SK Bukit Botol. Ya, ada. SK Batu 13. Ada. SK Paya Pasir. Ada. Ada tuan. Okey, ada. Terima kasih. SK Kampung Awar. Ada tuan. Terima kasih. SK Sungai Nerek. Ada tuan. Okey, terima kasih. SJKC Payment. Ada tuan. SK JC Jerit. Ada tuan. Okey, terima kasih. SK JC Maran. Ada tuan. Okey, terima kasih. SK Bukit Segumpal. Ada dah? SK Luik. Ulu Luik. SK Ulu Luik. Cikgu Jasmine. SK Ulu Luik. SK Senggora. Tetap hadir tuan. Okey, terima kasih. SK Serengkam. Serengkam. Ada. SK Kuala Luar. SK Kuala Luar hadir. Okey, terima kasih. SK Luluik tadi ada tak? SK Luluik. Belum respon lagi. SK Bukit Tajau. Hadir, terima kasih. SK Kertau. Ada tuan. Ada, terima kasih. SK Luik, ada lagi tak? Belum masuk lagi? SK Luik. Kalau tak ada, kita telefon ke sekolah nanti. Mohon sahabat-sahabat yang ada. Ada. Okey, ada, terima kasih. Ada. Okey, ada, terima kasih. Okey, ada, terima kasih. Ada tuan. Ya, terima kasih. SK Sentosa. Ada. Ada, terima kasih. Okey, maknanya hampir keseluruhan kita adalah ya. Baiklah, kita tak nak melengahkan masa. SK Kuala Sentul lupa ke tuan? Okey, terima kasih Kuala Sentul. Okey, sekolah mana lagi tak sebut nama? Ada 3 lagi. Kalau berdasarkan pengiraan kita, ada 3 sekolah lagi yang belum disebut nama. Jadi sekolah yang belum sebut nama, sila respon lah. Yang tak disebut nama tu, mana ada 3 lagi. Okey, kalau tak kita mulalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.
Baiklah, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana pada petang ini kita dapat bersama dalam sesi libat urus pemantauan pelaksanaan autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah siri 1 tahun 2023, ya, melibatkan semua sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah rendah dalam daerah Maran, ya. Jadi sebagai permulaannya, marilah kita sama-sama membaca ulumul kitab Al-Fatihah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Jadi pada hari ini bersama kita ada Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Encik Muhammad Bakri bin Abdul Malik. Jadi untuk itu saya serahkan dahulu kepada Encik Muhammad Bakri untuk memberi ucap pertama dalam pertemuan kita pada petang ini. Dipersilakan. Ini autonomi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Boleh dengar suara saya tak, tuan-tuan? Alhamdulillah boleh tuan. Boleh. Boleh dah tuan, elok dah. Elok dah, ya? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali alhamdulillah pada tuan-tuan semua, kita dapat bersama pada petang ini walaupun dengan GM, sebab kita pun pada minggu ni pun ada banyak program yang pasal dilaksanakan sama ada bersemuka, ya. Esok dalam jadualnya SKPNG bagi 30 buah sekolah bersama Imam Nazir. Hari Jumaat bersama dengan pengetua di Jengka Desa Jaya, ya. Jadi dalam minggu ni ada juga kenewa prasekolah dan sebagainya lah. Ada banyak benda yang berlaku di dalam dia kita ni. Dan termasuklah juga jalan olahraga peringkat Negeri Pahang di Temeloh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam rangka masa tersebut, jadi dari sudut PDP dan pelaksanaannya kita perlu laksanakan dengan cara yang paling terbaik lah di sekolah masing-masing agar pelaksanaan PDP ni sampai apa yang kita harapkan lah. Pertama sekali kepada sasaran kita, customer kita, iaitu pelajar, ya. Supaya kita mendapat hasil yang terbaik lah, ya. Suka saya nak maklumkan pada tuan-tuan semua, kita baru saja semua sekolah telah melaksanakan pentadsiran PBD peringkat pertama, pasaran pertama, dan sekarang ni sedang membuat perjumpaan bersama dengan penjaga dan diharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan secepatnya lah, ya, secepat mungkin lah, ya, sehingga kita nanti sebabnya ada dialog prestasi di peringkat rendah dan menengah akan menyusul selepas ini. Susulan pada itu tuan-tuan, saya suka nak maklumkan beberapa perkara lah. Saya ringkaskan, ya, mungkin ambil masa tak lama untuk sama ni. Yang pertama sekali dari sudut PJB, pengetua guru besar, bukan perlulah, maknanya melaksanakan pemantauan PDP di sekolah masing-masing, ya, PDP, sebab saya juga akan turun ke sekolah tuan-tuan untuk melihat perkara yang sama lah, ya, pada semua sekolah iaitu menengah dan rendah, dan perlu melihatlah pelaksanaan tersebut. Kalau boleh, mana kita saya tak maklum lah, ya, kepada tuan-tuan semua tentang kehadiran saya tersebut ke sekolah tuan-tuan,
dan saya akan terus ke sekolah tuan-tuan sajalah untuk melihat pelaksanaan PDP dalam kelas di sekolah tuan-tuan bersama dengan PGB yang akan mengiringi saya bersama ya untuk melihat terus ke dalam kelas yang sesuai lah yang difikirkan yang perlulah mengikut masa yang telah saya hadir ke sekolah tersebut lah ya. Kalau saya hadir pukul 10, kita tengok yang terdekat 10.30 lah kita akan mula tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, hari ini kita akan menyampaikan taklimat yang akan disampaikan oleh Cik Napi sekejap lagi berkaitan dengan autonomi ya, guru dalam perancangan dan pelaksanaan proses PDP dalam bilik darjah siri yang pertama ya. Jadi garis panduan ataupun maklumat tentang perkara ini telah dimaklumkan oleh KPPM pada bulan 3 gitu lagi ya. Pada bulan 3 itu, dan dari segi autonomi nanti akan dimaklumkan pada tuan-tuan ya. Bagaimana ataupun mungkin kita tuan dah maklum dah tentang autonomi ini, cuma akan dijelaskan sekali lagi lah oleh kita kepada semua sekolah di dalam jamaran ini. Dan susulan pada itu ada beberapa sekolah yang akan dipanggil ataupun dijemput oleh pihak BPSS pada 3 Oktober ya. Pada 3 Oktober bertempat, kalau tak ada perubahan jadualnya, ialah di auditorium JPN berkaitan dengan pelaksanaan autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran PPDP ini ya, akan dijemput untuk ke sana ya, untuk bersama mengikut ketetapan sesi yang berkenaan lah. Ada yang akan belah pagi, ada yang akan waktu belah petang, gitulah ya. Kalau dengan PPD itu dia akan ada sesi sebelah pagi bersama dengan PJB. Kalau ikut jadual asal lah, mungkin ada perubahan jadual atau mungkin ada perubahan tarikh. Segi masa setakat ini tarikh ialah pada 3 Oktober. Juga akan dimaklumkan lah, itu gambaran saja saya nak beritahu berkaitan dengan perkara ini ya. Jadi untuk itu saya mohonlah pada semua tuan-tuan agar sekali lagi melihat pelaksanaan pemantauan PDP di sekolah masing-masing dan cubalah kita mencapai tahap yang terbaik dalam pelaksanaan PDP di sekolah dan juga peningkatan kepada kemenjadian murid di sekolah kita, sama ada di rendah ataupun di menengah ya. Yang menengah ni kalau SPM ni tak lama lagi 23 Oktober difahamkan ialah peperiksaan percubaan ya. Hujung bulan awal bulan 1 kata saya dah mula dah untuk SPM ya, untuk SPM. Jadi persiapan dari sekolah menengah, saya mengharapkanlah tuan-tuan akan melaksanakan kerja buat ni, maknanya mungkin tak cukup masa lah maknanya kekangan dan sebagainya lah. Tambah lagi dengan program-program yang menyusul setiap hujung minggu. Antaranya ialah pada 15, 16, 17 ni ialah motivasi siri yang kedua, fasa 2 bagi sekolah menengah paling memaran. Dan pada 23 bulan 9 pula kita ada program hari terbuka BPD di Dewan Jubli. Itulah antara kekangan yang sekarang ni, bukan kekangan, antara program-program yang ada. Dan ada lagi lah yang saya tak sebut tu, tapi mana yang saya sebut ni yang akan berlangsung pada tarikh-tarikh yang berkenaan. Diharapkan tuan-tuan dapatlah melaksanakan tugas tuan-tuan dengan sempurnanya, dengan sebaiknya lah, untuk melihat kemajuan pelajar kita dan akhirnya akan membawa kepada kejayaan dan kecemerlangan bukan saja di sekolah, juga di daerah dan juga peringkat negeri dan sebagainya. Kemenjadian murid di Maran ni mana tamu sekali dalam aspek pembelajaran terbaik lah ya tuan-tuan ya. Saya ingat itu saja tuan-tuan untuk malam-malam tuan, sebab kita ada taklimat. Saya ingat taklimat ni mungkin akan makan masa sejam paling lama lah sejam paling lama sejam ya. Untuk ini diharapkan tuan-tuan dapat memberi perhatian, dan kalau ada persoalan tuan-tuan boleh bertanya teruslah ya. Saya ingat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Encik Muhammad Bakri atas ucap utama sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, libat urus kita pada petang ini melibatkan 3 peserta atau 3 wakil bagi setiap sekolah. Yang pertama ialah pengetua atau guru besar, ya, bagi sekolah menengah pengetua, bagi sekolah rendah guru besar. Yang kedua GPK pentadbiran, dan yang ketiganya SU kurikulum. Jadi ketiga-tiga wajib hadir lah, ya. Dan kita ada link kehadiran yang akan diberikan pada akhir pertemuan kita nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak melengahkan masa, jadi saya akan paparkan slide untuk kita lihat bersama, ya. Okey, tuan-tuan, nampak tak slide yang dipaparkan? Mau respon? Tak ada tuan. Tak ada. Tak ada, ya? Okey, sekejap. Tak ada. Tak dapat. Okey, tuan-tuan boleh nampak? Tak ada tuan. Tak ada tuan, tajuk saja. Tajuk saja, ya? Okey, sekejap. Dia tak bergerak saya punya ni. Okey, slide yang kedua nampak? Tak ada. Tak ada juga? Oh, mungkin teknikal lah. Minta Cik Nabi, tutup dulu, stop dulu presenting semula. Okey, tak apa, saya stop dulu. Okey, saya stop. Dia nak keluar slide tu boleh. Okey, boleh tuan-tuan? Nampak? Belum. Belum juga? Okay, on the way. Belum. Okey, Cik Nabi, cuba next slide. Next slide. Okey. Boleh? Next slide. Masih tak ada lah. Tak ada juga. Okey, boleh? Tuan-tuan? Tak lepas juga? Tak dapat. Okey, nampak dari 8 September tu.
Okey, sekejap ya. Nampak dah. Ada. Alah, ha. Slide mana? Oh, yang cik. Okey, kejap. Ustaz dia suruh hantar dia. Yang boleh tak? Okey tuan-tuan, mohon respon kalau nampak slide yang kedua. Boleh tu. Boleh. Boleh Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, satu sesi libat urus di peringkat PPD telah diadakan pada 8 September 2023 pada hari Jumaat yang lalulah. Jadi kami bertiga telah pun diminta untuk hadir dalam sesi libat urus tersebutlah. Jadi hari ini kita sasarkan pula ke semua sekolah-sekolah dalam daerah kita untuk menyebarluaskan berkaitan dengan pelaksanaan autonomi ini. Baik. Di peringkat kementerian, mesyuarat penyelarasan pemantauan pelaksanaan autonomi ini telah diadakan pada 4 September 2023 melibatkan bahagian pembangunan kurikulum lah dan hari ini kita akan melihat apa itu autonomi guru lah Baik tuan-tuan, kita melihat secara mendalamnya pengenalan berkaitan dengan autonomi guru ini. Mengapa kita perlu menatarkan dengan kadar segera kepada semua sekolah-sekolah dalam daerah kita berkaitan dengan autonomi ini. Yang pertamanya, ianya adalah rintitan daripada kenyataan media Menteri Pendidikan bertarikh 17 Februari 2023 mengenai pelaksanaan langkah segera ke arah kesejahteraan guru. Dan saya yakin dan percaya semua kita telah sedia maklum tentang perkara inilah. Dan dalam kenyataan itu, Yang Berhormat Menteri telah menyatakan bahawa kita perlu memperkukuhkan autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bilik darjah dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Ini bermaksud bahawa DSKP itu merupakan rujukan utama dalam kerja buat sebagai seorang guru lah. Dan surat siaran autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pengajaran ini telah pun dihantar ke semua sekolah dan ianya adalah bertarikh 20 Mac 2023 dan saya yakin dan percayalah tuan-tuan di peringkat sekolah telah pun menerima surat siaran berkaitan. Jadi mana-mana sekolah yang masih belum menerima surat siaran, mohon maklumkan dengan kadar segeralah. Baik. Di sini kami paparkan surat siaran berkaitan iaitu yang bertarikh 20 Mac 2023. Dan dalam autonomi guru itu kita perlu merujuk kepada hak dan tanggungjawab untuk menentukan pelaksanaan kurikulum yang merangkumi aspek kandungan kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Jadi 3 perkara yang perlu diberi keutamaan iaitu, saya ulang baliklah, kurikulum,
pedagogi dan pentaksiran. Jadi dalam aspek kurikulum, guru diberi otonomi dari segi merancang dan menyusun kandungan kurikulum dengan mengambil kira latar belakang murid, persekitaran dan sumber yang ada bagi mengoptimumkan keberhasilan pembelajaran murid. Ini bermaksud guru boleh merungkai kandungan kurikulum bagi memenuhi keperluan dan keupayaan murid seperti yang terkandung dalam pautan lah. Jadi tuan-tuan boleh melayari 2 pautan yang telah pun disediakan oleh kementerian kita berkaitan dengan kandungan kurikulum, ya. Yang keduanya, dari aspek pedagogi, guru diberi otonomi untuk memilih pendekatan, memilih strategi dan bahan sumber PDP yang pelbagai serta sesuai dengan minat, bakat, gaya pembelajaran dan potensi murid lah, ya. Guru juga boleh memilih untuk melaksanakan PDPC di dalam dan di luar bilik darjah. Maknanya guru diberi keluasan untuk mengadakan PDPC sama ada seperti biasa dalam bilik darjah, dalam bilik makmal, bilik-bilik khas, ataupun boleh membawa pelajar keluar di luar bilik darjah. Jadi perkara yang terkandung berkaitan dengan pedagogi ini, tuan-tuan boleh merujuklah, ya, pautan yang telah diberikan. Ada 2 pautan diberikan, ya. Jadi rujuk dalam surat siaran lah, ya. Baik, yang ketiga, dari aspek otonomi pentaksiran pula, PBD dilaksanakan secara berterusan dalam PDP. Guru diberi otonomi untuk merancang dan melaksanakan PBD menggunakan instrumen yang bersesuaian dengan kaedah pentaksiran yang dipilih secara adil dan saksama mengikut keupayaan murid. Seterusnya, guru merekod hasil pentaksiran, melapor dan membuat tindakan susulan. Guru juga diberi otonomi untuk menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan pertimbangan profesional, iaitu professional judgement, ya, secara beretika dan bertanggungjawab seperti yang terkandung dalam pautan, ya. Untuk pentaksiran, 3 pautan yang telah pun disediakan oleh KPM kita, dan tuan-tuan boleh melayari pautan yang telah disediakan, ya. Baik, seterusnya kita melihat otonomi yang disebutkan tadilah. Pertama, kita melihat dari aspek kandungan kurikulum dahulu. Di sini guru, ya, bebas merancang dan menyusun kandungan kurikulum dengan mengambil kira latar belakang murid, persekitaran dan sumber yang ada bagi mengoptimalkan keberhasilan pembelajaran murid. Maknanya dari aspek kandungan kurikulum, kita tidak boleh lari daripada DSKP lah, ya, mengikut mata pelajaran masing-masing, ya. Baik, yang kedua dari aspek pedagogi, memilih pendekatan, strategi dan bahan sumber lah, ya. Jadi kalau kita melihat dari aspek pendekatan, banyak pendekatan telah pun diberikan ataupun dipandu oleh kementerian kita dalam dalam aspek guru kita melaksanakan PDPC mereka lah. Antara pendekatannya yang terkini lah, yang paling terkini untuk kita terapkan dalam PDPC adalah pendekatan pelaziman bertema, ya. Itu yang terkini lah. Dan sebelum-sebelum ini kita ada pendekatan terbeza, ya, project based learning, problem based solving dan lain-lain pendekatan yang boleh diamalkan oleh guru-guru kita, ya. Baik, sumber mungkin luaslah skopnya, ya. Jadi bahan sumber itu pelbagai, antaranya penggunaan ICT, sumber dari buku teks, majalah dan lain-lain yang dipikirkan sesuai lah, berdasarkan ataupun mengikut lokaliti masing-masing lah, ya. Kemudian ketiga, pentaksiran, merancang dan melaksanakan PBD menggunakan instrumen yang sesuai dengan kaedah pentaksiran. Kita ada 3 kaedah pentaksiran, ya. Jadi guru bebas memilih mana-mana kaedah yang dipikirkan sesuai, ya. Antara kaedah yang boleh dibuat melalui kaedah pemerhatian, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis, ya. Baik, kemudian yang kedua, merekod hasil pentaksiran, melapor dan membuat tindakan susulan, ya. Dan yang ketiga, dalam aspek pentaksiran, menentukan tahap penguasaan murid
berdasarkan pertimbangan profesional secara beretika dan bertanggungjawab. Ya. Baik. Mengapa pemantauan autonomi guru ini perlu dibuat? Dia ada 4 tujuan. Mengapa pemantauan autonomi guru ini dibuat? Ya. Pertama, untuk menentukan sejauh mana guru ataupun PGB faham mengenai autonomi yang diberikan. Yang kedua, menentukan sejauh mana guru atau PGB kita dapat melaksanakan autonomi dalam PDPC. Ya. Yang ketiga, mengenal pasti isu yang dihadapi oleh guru ketika pelaksanaan autonomi dalam PDP. Dan yang keempat, mengenal pasti bentuk sokongan yang diberikan oleh jabatan, oleh PPD dan sekolah untuk membantu guru melaksanakan autonomi dalam PDP. Ya. Jadi itu 4 tujuan utama mengapa pemantauan autonomi guru ini perlu dibuat. Seterusnya kita melihat bagaimana pelaksanaan dalam pemantauan autonomi guru ini akan dibuatlah di peringkat sekolah. Yang pertama, sasaran. Sasaran guru sekolah rendah dan guru sekolah menengah. Ya. Yang kedua, pihak pengetua atau guru besar. Yang ketiga, pegawai sektor pembelajaran di jabatan dan juga di PPD. Dan mereka yang terlibat secara langsung adalah TP pembelajaran, kalau di peringkat kita, Encik Muhammad Bakri lah, ya. Dan juga ketua unit pembelajaran, ya, yang terkait, SIS Plus, SIP Plus, pegawai SPI, UPI, pegawai pendidikan khas. Inilah pegawai-pegawai yang terkait secara langsung dalam pemantauan autonomi guru ini. Ya. Kemudian tempoh pelaksanaan bagi pemantauan autonomi ini bermula 19 hingga 27 September. Ya. Dan di peringkat Negeri Pahang, pertemuan secara bersemuka akan diadakan pada 3 Oktober nantilah. Ya. Jadi ada dalam kalangan pengetua, guru besar dan juga guru-guru kita akan terlibat secara langsung lah dalam pertemuan bersama dengan bahagian perkembangan kurikulum nanti di jabatan, ya, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi oleh timbalan kita. Jadi antara kaedah yang akan dibuat dalam pemantauan ini, yang pertama ialah melalui perbincangan, ya, bersama dengan pihak-pihak yang disebutkan tadi. Yang kedua, soal selidik untuk guru dan pentadbir, dan pengisian yang akan dibuat nantilah, ya. Pertama, pada hari kejadian lah, maksudnya pada 3 bulan 10 nanti, 9 hingga 10 pagi, sesi bersama jabatan dan juga PPD, ya. Di paginya, maknanya bahagian perkembangan kurikulum bersama dengan pegawai jabatan dan PPD akan bersama. Kemudian pada pukul 10.20 hingga 12.45 tengah hari, sesi bersama pentadbir yang terpilih, sahaja. Kemudian pukul 2.30 hingga 4.30 petang pula, sesi bersama guru-guru yang terpilih. Nanti di akhirnya nanti saya akan sebutkan siapa guru dan pentadbir yang akan terpilih lah secara langsung, ya, dalam pertemuan pada 3 hari bulan 10 nanti, ya. Baik, setakat tu ada apa-apa nak tanya tuan-tuan dan puan-puan? Saya buka pada sesi soal jawab dahulu kalau ada. Ada tuan-tuan dan puan-puan? Mau respon? Cik Nafi. Boleh dengar suara saya tak? Ya, saya. Tadi antara tujuan Boleh, jelas tuan. Antara tujuan menentukan sejauh mana guru PGB faham. Jadi kalau boleh, ada tak apa-apa instrumen yang kita boleh guna pakai untuk mengetahui pemahaman guru dan juga PGB? Itu saja soalan saya. Okey, setakat ni tak ada instrumen lagi tuan. Tetapi berdasarkan instrumen yang sedia ada, kita banyak instrumen tuan-tuan dan puan-puan, ya.
dan juga mungkin bukti yang menunjukkan bahawa otonomi guru tadi berlaku di sekolah kita, ya. Antaranya mungkin bahan sumber rujukan utama kita yang boleh dijadikan sebagai satu sandaran ialah pembinaan RPT, rancangan pengajaran tahunan yang kita ambil daripada DSKP tadilah, ya, yang kita buat mengikut takwim persekolahan tahun semasa. Dan mungkin dalam pembinaan RPT tadi tuan-tuan dah buat secara linear atau modular. Jadi di situ bahagian perkembangan kurikulum akan melihat sejauh mana perkara itu telah dibuat di peringkat sekolah. Itu perkara utamalah yang terkait dengan DSKP itu tadi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Perkara lain ialah mungkin juga kita merujuk kepada SKPNG 2 Standard 4. Maknanya pencarapan guru-guru kita, di situ juga kita boleh melihat sejauh mana otonomi guru itu berlakulah, ya. Mungkin penggunaan strategi kaedah yang telah disarankan oleh kementerian telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Nabi. Okey, ada sedikit bukan pertanyaan lah, macam perkongsian juga ya ni. Okey Encik Nabi, kalau kita memahami tentang pemantauan ataupun tentang autonomi guru ni kan, maksudnya dia lebih khusus kepada kurikulum, betul Encik Nabi? Ya, betul. Maksudnya perjalanan PDP di dalam kelas itu kan. Maksudnya berkaitlah dengan pembinaan RPH, Ya. Okey. Betul. Jadi kalau macam inilah kan, maksudnya kita masih mengikut 3 benda utama yang perlu kita tulis dalam RPH kan. Jadi yang menjadi masalah kebelakangan ni lah adalah dengar-dengar daripada kawan-kawan ni, maksudnya teknik penulisan tu supaya tidak menjadi satu beban tugas. Contohnya lah, tidak perlulah dinyatakan apa yang dikatakan elemen PK21 dan kebat dan sebagainya. Cukuplah sekadar kalau kita menulis di situ, contohnya guru membahagikan kepada beberapa kumpulan, itulah elemen PK21. Contoh begitu. Adakah autonomi guru itu begitu, Cik Nafi? Maksudnya mengikut cikgu di dalam kaedah yang dia nak laksanakan, dan kaedah penulisan tu mengikut supaya kaedah dia setelah merujuk kepada DSKP. Yang penting hasilnya nanti, refleksi tu adakah tercapai atau tidak pada pahaman saya lah, kalau boleh gitu. Okey, nanti saya jelaskan pertanyaan yang Tuan nyatakan tadi di akhirnya nanti, ya. Sebab kalau melihat apa yang Tuan sebutkan tadi, memang kita masih lagi belum mencapai tahap otonomi yang dihasratkan oleh KPM lah, ya. Kalau Tuan sebut begitu, ya. Nanti saya jelaskan di akhirnya nanti. Boleh, Tuan? Okey? Boleh. Okey, kita pergi dulu slide yang berikutnya. Nanti saya akan nyatakan secara lebih mendalam lah berkaitan dengan perkara yang disebutkan tadi, ya. Okey. Jadi ini pemantauan otonomi guru di peringkat negeri Pahang lah, ya. Jadi untuk makluman, Pahang terpilih sebagai salah satu negeri yang akan terlibat secara langsung dalam pemantauan otonomi guru ini. Dan di peringkat Pahang pula ada 3 daerah yang akan terlibat secara langsung nanti, iaitu daerah Kuantan, daerah Pekan dan daerah Maran. Jadi sebab itulah hari ini kita panggil tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menatarkan perkara ini supaya kita lebih bersedialah sebelum pertemuan bersemuka bersama dengan bahagian perkembangan kurikulum nantilah, ya. Baik. Kemudian kita lihat dari aspek pelaksanaan ini, 2 orang pegawai daripada setiap bahagian KPM akan bersamalah dalam pertemuan itu nanti, ya. Dan di peringkat negeri Pahang, sebagaimana disebutkan tadi, pertemuan bersemuka akan diadakan pada 3 hari bulan 10, 20-23 nanti di jabatan, ya. Baik. Kemudian di sini dinyatakan bahagian KPM yang akan terlibat nanti. Pertama ialah bahagian pembangunan kurikulum BPK. Yang kedua, bahagian pengurusan sekolah harian. Yang ketiga,
bahagian sumber dan teknologi pendidikan. Yang keempat, Jumaat Nazir. Yang kelima, bahagian pendidikan Islam. Yang keenam, Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Yang ketujuh, bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Yang ke-8, bahagian pendidikan khas. Ke-9, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational. Dan ke-10, bahagian profesionalisme guru lah, BPG ya. Jadi di sini menunjukkan bahawa kesemua bahagian di KPM itu akan terlibat secara langsung dalam pertemuan bersama dengan sekolah-sekolah yang terpilih lah, dan juga wakil-wakil daerah di jabatan nanti ya. Jadi kalau kita melihat begitu keadaannya, memang banyaklah perkara-perkara yang akan ditanya atau yang akan dibincangkan nantilah ya. Okey. Nur Eda saya nampak di paparan skrin ada nak tanya tu. Baik Puan Eda, silakan kalau ada soalan nak tanya. Ada? Puan Nur Eda Abdul Rahman. Dia salah tekan tu bos. Dari tadi nyala tu. Okey, tak apalah kalau salah tekan. Saya ingat mungkin ada nak tanya tadi ya. Okey, kita terus kepada slide yang berikutnya. Baik. Perincian peserta yang akan terlibat dalam pertemuan nanti ya. Jadi saya tak nak sebutlah di peringkat jabatan di PBD. Kita pergi di peringkat sekolah. Siapa peserta yang terlibat? Yang pertama adalah pengetua guru besar. Yang kedua, wakil daripada penolong kanan pentadbiran. Yang ketiga, wakil daripada ketua bidang. Ya. Kemudian di peringkat guru pula, ketua panitia mata pelajaran, penyelaras perpustakaan dan media, ya, setiausaha kurikulum, guru mata pelajaran, guru pemulihan khas, guru prasekolah dan guru pendidikan khas, ya. Dan di setiap bahagian tadi pula, maknanya kita akan pilih di daerah kita lah, ya. Untuk PGB ni, kita akan pilih satu wakil sahaja, ya. Satu wakil pengetua, satu wakil guru besar, ya. Jadi sekolah yang tercalon nanti, maknanya automatiklah PGB-nya akan mewakili daerah kita lah dalam pertemuan itu nanti, ya. Begitu juga dengan senarai nama guru yang lain itu, ya. Kita dah ada cadangan nama sekolah yang telah pun kita hantar ke jabatan. Pada akhir nanti saya akan paparkan nama sekolah-sekolah yang terlibat, ya. Baik, untuk makluman perincian peserta, pengetua 2, guru besar 2. Tadi sebut 1, ya. Ya 2 sebenarnya, ya. Pengetua 2, guru besar 2. Penolong kanan 2, ketua bidang 2, ya. Ketua panitia mata pelajaran 2, penyelaras perpustakaan dan media 2, setiausaha kurikulum 2, guru mata pelajaran 2, pemulihan khas 2, prasekolah 2, pendidikan khas 2. Ya. Jadi jumlah peserta nanti lebih kurang 70 orang lah untuk peringkat negeri Pahang, ya. Baik, untuk makluman, nama-nama yang terlibat bagi daerah kita telah pun kita ambil, ya, dan dihantar ke jabatan lah, bermula pada hari Jumaat yang lalu lagi, ya. Kita dah pun hantar nama sekolah saja, tapi nama secara penuhnya mungkin kita akan keluarkan
dalam sedikit masa nantilah, ya. Setakat ni nama sekolah dulu kita keluarkan, ya. Baik. Jadi ini tindakan yang telah kita buat di peringkat PBD. Yang pertama, kita telah pun memilih sekolah-sekolah yang terlibat, ya, mengikut jumlah yang telah pun ditetapkanlah, dan pemilihan itu berdasarkan sekolah yang paling hampir dengan pusat pemantauan lah. Walau bagaimanapun, atas budi bicara di peringkat PBD kita telah pun memilih sekolah-sekolah yang dirasakan sesuai lah untuk terlibat secara langsung nanti, ya. Jadi sekolah-sekolah yang terpilih akan dihubungilah, ya, oleh pegawai-pegawai yang terlibat nanti untuk kita menyebar luas, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan autonomi guru ini secara langsung di lapangan, supaya pihak-pihak yang terkait tadi lebih bersedialah bila bersua ataupun pertemuan bersemuka dengan kementerian nanti, ya. Baik. Jadi untuk itu saya paparkan di sini, ya, cadangan nama sekolah, ya, dan peserta yang akan terkait dengan sesi libat urus pemantauan pelaksanaan autonomi guru itu nanti, ya. Baik. Untuk pengetua, sekolah yang terpilih adalah sekolah menengah jengka pusat, dan yang kedua sekolah menengah Maran, ya. Untuk guru besar, sekolah yang terpilih SK jengka 4 dan SK Sentosa, ya. Penolong kanan pentadbiran SMK jengka 21, SK Bukit Bota bagi sekolah rendah, ya. Ketua bidang ini hanya melibatkan sekolah menengah sahaja, SMK Cedon Jaya dan SMK jengka 10. Bagi ketua panitia mata pelajaran, sekolah menengah Tengku Ampuan Afzan Cenor, dan yang kedua SK jengka 8, ya. Penyelaras perpustakaan media SK Desa Jaya dan juga SMK Maran 2. SU kurikulum SMK jengka pusat 2 dan SK jengka pusat 2. Bagi mata pelajaran pula SMK Seri Jengka dan juga SK Kampung Awah, ya. Pemulihan khas SK jengka 13 dan juga SK jengka 2. Prasekolah SK Sungai Nerek dan SK Paya Pasir. Dan akhir sekali pendidikan khas SMK Jengka Pusat dan SK Bandar Pusat. Itulah senarai nama sekolah yang akan terlibat secara bersemuka pada 3 hari bulan 10 nanti bersama dengan bahagian perkembangan kurikulum dan juga pegawai-pegawai yang mewakili bagi sektor di kementerian nantilah, ya. Baik, ada apa-apa nak tanya setakat itu tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tak ada, saya teruskan dengan sedikit lagi makluman tambahan, ya. Untuk autonomi yang diberikan kepada guru ini, sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam ada 7 perkara, ya. Ada 7 perkara. Jadi tuan-tuan boleh buat catatan, ya, berkaitan dengan 7 perkara yang terkait dengan autonomi guru ini, ya. Yang pertama, penyesuaian kaedah PDPC kepada pelajar. Itu yang pertamanya. Ya, saya ulang balik, penyesuaian kaedah PDPC kepada pelajar. Ya. Jadi melalui kaedah ini, guru dapat mengenali pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dan seterusnya merancang pengajaran yang sesuai dengan keperluan mereka lah. Mereka boleh menggunakan kaedah pembelajaran yang terbeza dan menyediakan sokongan tambahan kepada pelajar-pelajar ini.
Okey, itu yang pertama Yang kedua, penggunaan kaedah pengajaran yang berkesan. Dalam hal ini, guru boleh menggunakan autonomi dengan mengambil keputusan mengenai kaedah pengajaran yang paling sesuai untuk topik tertentu. Mereka boleh menggunakan kaedah yang lebih interaktif, permainan pembelajaran atau bahan pembelajaran yang kreatif untuk membantu pelajar memahami konsep dengan lebih baik. Ya. Jadi kalau kita melihat untuk tahap 1 dia ada 5 kaedah. Ya. Dalam pentaksiran yang boleh dibuat. Ya. Jadi tuan-tuan boleh menyesuaikan kaedah mana yang paling sesuai dengan anak-anak pelajar kita lah. Ya. Yang ketiga, menekankan pada aspek kritikal. Dalam hal ini, guru boleh mengekalkan fokus pada aspek kurikulum yang paling penting dan mengutamakan perkembangan kemahiran kritikal seperti membaca, menulis dan mengira. Ini membantu pelajar membina asas yang kukuh dalam pendidikan. Jadi yang ketiga, tumpukan pada aspek yang paling kritikal. Ya. Yang keempat, dengan mengambil kira pertimbangan fleksibel. Yang keempat, pertimbangan fleksibel. Yang mana dalam hal ini, autonomi membolehkan guru menentukan kadar perubahan kurikulum mengikut kemajuan pelajar. Jika pelajar-pelajar sedang menghadapi kesukaran, guru boleh melambatkan kemasukan konsep baru atau memberikan lebih banyak latihan. Sekiranya topik itu sukar, contohnya, mungkin prosesnya ambil masa yang agak lama lah, tuan-tuan. Ya? Supaya pelajar faham dulu, baru kita bergerak kepada topik yang berikutnya lah. Itu maksudnya. Ya? Yang kelima, perlu ada kolaborasi guru. Dalam hal ini, sekolah boleh memberi penekanan kepada autonomi guru. Guru boleh bekerjasama untuk berkongsi idea, strategi dan sumber pembelajaran. Jadi makna di sini, kolaborasi guru boleh berlaku melalui PLC dan sebagainya lah. Ya? Supaya akhirnya perkongsian idea, strategi, sumber pembelajaran boleh diguna sama. Okey? Ini membolehkan mereka belajar dari pengalaman satu sama lain dan mendapatkan sokongan daripada rakan sekerja. Ya. Jadi mungkin semasa pertemuan dengan jabatan nanti, dia akan tanya juga apa PLC yang kita dah buat di peringkat sekolah yang membolehkan autonomi itu berlaku dengan baiklah. Itu antaranya lah. Yang keenam, pertimbangan konteks tempatan atau lokaliti. Ini bermaksud dia lebih dekat dengan lokaliti itu sendiri. Jadi guru boleh mengambil kira konteks tempatan, kebudayaan dan keperluan pelajar apabila menentukan isi pelajaran dan soalan PBD. Okey? Baik, contohnya, kalau saya mengajar karangan pada hari itu, tema besarnya adalah jenis-jenis pekerjaan di Malaysia. Karangan yang kita nak buat, mungkin dalam buku teks, dia fokus kepada aku seorang jurutera. Tetapi memandangkan lokaliti kita, jurutera budak tak pernah jumpa, sebut pun mungkin tak pernah sebut pun tentang jurutera itu tadi. Jadi, kemungkinan besar bila cikgu nak mengajar karangan yang berkaitan dengan tajuk tadi agak sukar. Jadi cikgu boleh memilih tajuk lain yang masih lagi tertakluk kepada kandungan yang sama. Mungkin bila kita tanya pelajar, rata-rata pelajar menjawab di lokaliti mereka, pekerjaan utama adalah sebagai petani. Jadi kita boleh buat karangan aku sebagai seorang petani. Itu contohnya lah ya. Okey, dan akhir sekali tuan-tuan, penyesuaian soalan dengan keperluan pelajar.
Jadi dalam hal ini guru yang mempunyai autonomi dapat merancang soalan PPD yang lebih relevan dengan perkembangan pelajar mereka. Mereka boleh memahami tahap pemahaman pelajar dan merancang soalan yang mencabar tetapi sesuai dengan tahap pembelajaran mereka lah. Jadi saya rasa itu antara 7 perkara yang sangat rapat dengan autonomi guru kita dalam pelaksanaan PDPC mereka lah. Saya ulang balik, yang pertama adalah penyesuaian kaedah PDPC. Yang kedua, penggunaan kaedah pengajaran yang berkesan. Yang ketiga, menekankan pada aspek kritikal. Yang keempat, pertimbangan fleksibel. Yang kelima, kolaborasi guru. Yang keenam, pertimbangan konteks tempatan atau lokaliti. Dan yang terakhir, penyesuaian soalan dengan keperluan pelajar. Ini sangat terkait dengan PBD lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebab itulah bila kita melaksanakan PBD ya, cikgu lebih tahu tahap keupayaan murid mereka dan soalan apa yang sesuai dengan murid mereka itu tadilah ya. Baik, tuan-tuan, saya buka pada soalan. Saya kiranya ada, silakan. Okey, kalau ada soalan silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada? Saya yakin dan percayalah tuan-tuan dalam hal ini kita sebenarnya melaksanakan autonomi inilah. Cuma di peringkat kementerian nanti dia nak melihat sejauh mana pelaksanaan itu berlaku di peringkat kita ya. Mungkin melalui sesi perbincangan, temu bual, soal selidik dan sebagainya, mereka akan dapatlah gambaran sebenar apa yang berlaku di lokaliti kita lah ya, terutamanya di sekolah-sekolah dalam daerah kita ya. Okey tuan-tuan, kalau ada soalan sebelum kita menutup majlis ini, silakan saya buka pada 2-3 soalan. Assalamualaikum Encik Hanafi. Ya, silakan tuan. Nak tanya berkenaan dengan soalan saya berkait dengan apa yang diutarakan oleh penyoal sebelum ni tadi. Ya. Perlukah kita mengubah kepada RPH itu memberikan kepada 3 kumpulan sasaran bagi setiap kelas. Sebab saya diberitahu oleh SIC sendiri kepada anak buah saya supaya kita pecahkan beberapa kumpulan dalam kelas tu supaya objektif tu terus tercapai kepada kumpulan sasar. Begitu juga dengan segala macam bentuk aktiviti. Mohon penjelasan. Terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan ditanya oleh Cik Nazim tadi dan juga Encik Yaakob ya. Memanglah pertama kita melihat RPH itulah yang menjadi skrip utama dalam proses PDPC kita lah ya. Jadi guru sebagai pengarah. Jadi untuk mengarah filem yang baik, dia perlu sebuah skrip yang baik lah ya. Jadi untuk itu walaupun kementerian telah pun menyatakan dalam RPH perlu ada 3 perkara asas sahaja. Yang pertama adalah objektif pembelajaran, yang kedua adalah aktiviti dan yang ketiga adalah refleksi. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Betul? Apa yang saya nyatakan tadi? Betul saya. Okey, betul ya. Walaupun begitu kita melihat 3 perkara ini perlu dibuat secara lebih terancang supaya akhirnya proses PDPC kita memberi impak yang besar lah terhadap kemajuan ataupun perkembangan murid-murid kita nantilah. Ya. Jadi sebab itulah dalam penulisan aktiviti terutamanya perlu dirancang dengan baik. Walaupun ianya tidak menampakkan secara spesifik lah, maksud saya contohnya kalau tapak RTS dua ini dia ada kebat apa kan, kaedah apa, pentaksiran apa
yang mungkin kita tip je, kita mengetip je pada tapak RPS tadi. Tetapi bila dinyatakan 3 perkara saja yang cikgu boleh tulis, kadang-kadang apa yang kita lihat RPS yang dibuat dilari jauh lah tuan-tuan. Dia tak memberi impak besar. Sebagaimana yang Cikgu Nazim sebutkan tadi. Kalau kita sekadar tulis aktiviti 421, aktiviti berkumpulan saja, dia tak nampak secara mendalam apa aktiviti yang kita buat. Jadi kalau bolehlah kita buat aktiviti apa. Kalau berkumpulan tadi berpasangan atau kumpulan, nyatakan apa jenis aktiviti yang akan dibuat oleh pelajar kita nanti. Ya? Dinyatakan secara jelas supaya nampak elemen 421 itu apa benda yang dizahirkan dalam aktiviti berkumpulan atau berpasangan itu tadi. Ya? Dan secara penulisan juga perlu ditulis secara eksplisit. Maksudnya boleh diukur. Sebab itu dalam DSKP, kita jangan abaikan kata-kata tugas yang telah dinyatakan dengan jelas dalam DSKP itu sendiri. Antaranya menamakan, menghuraikan, membeza bandingkan. Itulah antara kata kerja yang menggambarkan apa kerja buat murid kita nanti dalam proses PDPC mereka. Dan melalui kata kerja itu, kita boleh mengukur tahap kognitif murid kita nanti. Dia akan relate dengan PBD nanti. Maknanya kalau beza banding, budak kita berjaya, dia akan dapat TP4. Kita boleh bagi TP4 dah. Sebab beza banding itu duduk dalam kelompok atau aras kebat aplikasi. Dia tak boleh tulis secara sembrono, tuan-tuan. Contoh yang saya pernah jumpa lah, tuan-tuan. Cikgu ni merancang aktiviti. Yang pertama dia tulis set induksi. Begitu saja tulis set induksi. Tapi apa set induksi dibuat, kita tak tahu. Yang kedua, perbincangan guru, murid. Perbincangan apa? Tak dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, latihan bertulis. Latihan apa? Tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi kalau sebegitulah bentuk penulisan aktiviti yang dibuat dalam RPS, jadi bagaimana kita nak mengukur? Dan kalau saya lah sebagai seorang rakan guru, kalau cikgu tu bercuti, saya nak ambil alih kelas dia, apa yang boleh saya buat? Saya nak bantu pun tak boleh. Sebab tak faham. Sebab penulisan tadi sangat ringkas dan tidak menggambarkan apa yang sepatutnya kita buat berpandukan DSKP yang telah dinyatakan mengikut mata pelajaran. Okay, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Jadi mungkin ke lapangan nanti kami akan membantu tuan-tuan dan puan-puan lah dalam membina RPS yang lebih mantap lah. Ya? Kita yakin dan percaya bila kami turun ke lapangan nanti, guru-guru kita akan mendapat pencerahan yang lebih baik lah. Ya? Okey tuan, memang satu pencerahan yang sangat jelas lah tu. Sepatutnya seperti itulah yang kita nakkan dia punya pencerahan dia. Di sini kita melihat lebih eksplisit kepada teknik penulisan. Bukan tadi yang kita nak ditambahlah ataupun sebagainya. Kalau macam ni, yang inilah yang sepatutnya. Ya? Jadi okey, tak apa tuan. Nanti kami ke lapangan, insyaAllah kita akan bantu guru-guru yang terlibat lah secara langsung dengan kami. Dan begitu juga pegawai-pegawai di PPD akan tunggu samalah. Ya? Okay, terima kasih atas soalan tadi. Saya harap saya menjawablah pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak tuan tadi. Okey, terima kasih. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita menutup majlis ini? Saya rasa kita dah pun sampai ke 3.30 lah. Kita tutup lah. 3.30. Ada 2 minit lagi tadi. 2 minit lagi tuan. Jadi saya buka lagi lah pada 1 atau 2 soalan. Ya. Dan sebelum itu saya nak ingatkan baliklah. Sebaik saja penataran ini selesai, tuan-tuan perlu menatarkan pula kepada semua guru di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum 3 bulan 10, penataran di peringkat daerah di sekolah-sekolah kita berlaku dengan baiklah. Kita harap sebelum 3 bulan 10, semua sekolah telah membuat penataran kepada sekolah masing-masing. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Okay, ada lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum tuan.
Ya, silakan. Saya tertarik tentang autonomi guru kan. Jadi dari segi penyediaan PH ni saya nampak kalau dulu dikeringatkan ke 3 bahagian. Tapi cikgu mengajar bukan sehari satu mata pelajaran. Banyak kan? Banyak mata pelajaran. Jadi kita dah buat pada 3 tu menjadikan beban guru agak ringan. Tetapi dengan yang telah dimaklumkan oleh tuan tadi, saya nampaklah pada mereka saya guru-guru yang mengajar ni terpaksa menyediakan RPH yang lebih teliti. Maksud satu macam kita sebelum diberikan autonomi oleh Menteri Pendidikan ni. Adakah tidak menimbulkan isu di situ? Okey, kita tengok nanti di lapangan. Saya nak menjawab sekarang pun tak boleh lagi. Jadi nanti bila ke lapangan kita nampaklah perkara itu ya. Sama ada cikgu akan timbul isu tadi ataupun tidak ya. Kita nampak. Apa yang saya buat kepada sekolah-sekolah yang di bawah bimbingan saya setakat ini tak ada isu yang timbul berbangkit sebab mereka faham apa yang sewajarnya mereka buat. Sebab kita nak kaitkan dengan pentaksiran juga. Penulisan RPH terkait dengan pentaksiran, terkait dengan penggunaan sumber yang pelbagai tadi dan juga terkait dengan DSKP itu sendiri ya. Okay, terima kasih Tuan. Okey, sama. Okay, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak menanya mengenai link yang kita nak hantar pegawai yang terlibat ni. Macam mana nak dapatkan link tadi? Okey, link tak perlu tuan. Puan Hajah tak perlu masuk link tu sebab nanti nama-nama yang kita akan kena pasti nanti berdasarkan cadangan sekolah yang telah kita nyatakan, kita akan hubungi pihak sekolah lah ya. Kita akan hubungi pihak sekolah. Contohnya kalau SMK Cedun Jaya tadi kan ada terlibat dengan seorang ketua bidang, betul? Ya, betul. Jadi saya akan hubungi ataupun pegawai kita yang lain akan hubungi sekolah berkaitan untuk dapatkan nama penuh nama ketua bidang tadi. Sebab kita nampak kalau sekolah menengah ada 4 ketua bidang kan, kita nak seorang je, bukan semua hantar. Walaupun nama sekolah tu SMK Cedun Jaya melibatkan ketua bidang, bukan bermaksud 4 ketua bidang pergi semua, tak, seorang saja. Jadi kita akan pilih ketua bidang yang terbaik dalam keempat-empat orang tadi. Jadi sekolah perlu mencalonkan yang terbaik lah dalam kalangan mereka. Boleh? Okey, faham. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Tuan. Ya, silakan cikgu. Macam Sri Jengka ni mata pelajaran. Ya. Jadinya mata pelajaran apa tu nanti kita bincang kemudian. Ya, sebab kita nak mata pelajaran ni keutamaan kepada mata pelajaran teras lah ya. Mata pelajaran teras dulu. Tetapi dalam mata pelajaran teras tadi, kita nak juga guru mata pelajaran yang terbaik. Yang terbaik juga. Sebab bila ke sana nanti kita nak bila mereka berhujah atau mengadakan perbincangan dengan pihak yang terkait, perbincangan berlaku dengan baiklah. Itu yang kita nak. Okey, baik. Okey je lah ya. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Saya buka satu lagi. Okey, kita dah lebih 4 minit dah. Janji saya tadi 3.30 ya. Dah lebih 4 minit. Okey, kalau tak ada, sebelum kita menutup majlis ini tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali peringatan daripada saya lah ya sebagai urusia untuk program ini ataupun libat urus ini. Yang pertamanya, semua sekolah dalam daerah kita perlu membuat penataran semula kepada semua guru di sekolah masing-masing sebelum 3 hari bulan 10 nanti ya. Lebih cepat lebih baguslah. Dan satu laporan ringkas perlu dihantar ke sektor pembelajaran lah ya.
one page report sahaja ya, yang menyatakan di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan telah pun menyelesaikan membuat penataran atau libat urus dengan semua guru ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sekolah-sekolah yang tidak ada nama ya, ataupun sekolah yang tak terlibat secara langsung dengan libat urus bersama dengan kementerian ini, bukan bermakna tuan-tuan boleh bersenang lena, maksud saya ya. Maknanya tuan-tuan mungkin juga akan dihubungi, tuan-tuan juga mungkin akan dihubungi ataupun akan didatangi oleh pihak-pihak tertentu di kementerian, sebab mereka akan membuat pemantauan juga ya, walaupun sekolah itu tidak terpilih dalam pertemuan bersemuka tadi ya. Saya difahamkan begitu ya. Mana tahu kementerian nak ke Kuantan, disinggah ke Maran, turun melalui jalan tol ya, sebagaimana berlaku sebelum inilah ya. Sebelum ni contoh dalam PBD hari itu ya, dia nak ke Kuantan, tapi sebelum ke Kuantan disinggah dulu Maran, yang mana jajaran jalan utama itu kebiasaannya lah, jajaran jalan utama tu ya, akan didatangi atau dilawati oleh pihak-pihak yang terkait lah ya. Walaupun tak datang, mungkin juga dia akan tanya ya, ataupun berhubung secara dalam talian ya, pemantauan dalam talian ataupun dalam apa-apa juga bentuk lah yang dipikirkan oleh pihak kementerian lah. Jadi untuk itu kita perlu bersedia lah ya. Okey, itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, senarai nama sekolah yang tertera lah, yang terlibat ini akan dihubungi lah oleh pegawai-pegawai kita di jabatan dan juga di PPD sendiri untuk dapatkan maklumat lengkap lah ya, tentang guru-guru yang terlibat tadi ya. Mungkin butiran peribadi, nama penuh, IC ya, tahun atau tingkatan yang diajar ya, pengalaman mengajar dan sebagainya lah ya. Jadi mohon bersedialah ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita pada petang ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan akhirnya saya akan kongsikan slide berkaitan dengan libat urus ini dalam grup WhatsApp PGB dan juga grup WhatsApp JPK lah ya. Ada 2 slide yang akan saya kongsikan nantilah. Jadi mohon tuan-tuan gunakan slide ini untuk membuat sesi libat urus bersama dengan guru-guru di sekolah masing-masing nanti. Itu saja. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.